Assalamualaikum. Hari ini kita bertemu dalam PDPRU PKK subjek adab pelajaran 2 yang bertajuk adab melayan tetamu. Ada 4 objektif pembelajaran yang ingin dicapai dalam tajuk ini. Yang pertama, kita akan mengetahui pengertian tetamu. Kedua, mengetahui adab-adab melayan tetamu. Ketiga, mengetahui faedah melayan tetamu. Dan keempat, mengetahui akibat tidak melayan tetamu. Okey, kita lihat yang pertama dulu, pengertian tetamu. Apakah yang dimaksudkan dengan tetamu? Tetamu ialah orang yang datang berkunjung ke rumah kita, sama ada dijemput atau tidak. Okey, itu adalah maksud tetamu. Orang yang datang dekat rumah kita. Dia datang sama ada kita jemput, kita ajak dia datang rumah kita, ataupun kita tak ajak, tiba-tiba dia datang. Jadi, itu dinamakan tetamu. Dalam hadis Nabi ada menyebut, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu." Riwayat Al-Bukhari, maksudnya, dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Okey, jadi dekat sini Islam amat menitik beratkan memuliakan tetamu. Itu memuliakan tetamu ni sangat dituntut. Macam mana kita nak memuliakan tetamu? Okey, dengan cara mengamalkan adab-adab melayan tetamu. Okey, jom kita tengok apa adab-adabnya. Antara adabnya ialah 1. Sambut kedatangan tetamu dengan gembira. Bila ada tetamu datang, dia ketuk pintu bagi salam, maka kita pun jawab, buka pintu. Okey, kemudian kita tunjukkanlah muka kita ni yang manis ni, senyum sikit, tanya khabar kalau kenal. Lepas tu salam. Tapi sebabkan sekarang COVID, elakkan daripada bersentuhan. Kedua, memberi layanan dengan baik. Okey, caranya ialah bila datang tu kita ajaklah jemput masuk ke dalam rumah. Itu pun kalau kita kenal. Kalau dia ada tujuan baik. Kalau dia datang tanpa tujuan yang baik, macam nak merompak ke, nak mencuri ke, janganlah jemput masuk pula. Macam mana kadang-kadang ni awak minta izin dulu dengan mak ayah awak, bagi tahu dulu. Okey, bila dah jemput masuk dalam rumah, sediakanlah sedikit jamuan, makanan ke, minuman ke, ikut kemampuan masing-masing. Ketiga, tutur kata yang sopan. Jaga tutur kata, jaga percakapan dan jaga juga tingkah laku, tunjukkan yang baik-baik. Keempat, berpakaian bersih dan menutup aurat. Pakailah pakaian kemas sikit, tutup aurat, lagi-lagi bila ada yang bukan mahram. Kelima, mengiringi kepulangan tetamu. Tadi tamu datang ni, dia nak balik dah, tetamu nak balik rumah, maka kita iringilah dia. Kita ikut sekali keluar rumah tu, hantar tetamu tu ke kenderaan. Seterusnya kita tengok pada faedah melayan tetamu. Apa yang kelebihan kita dapat kalau kita layan tetamu kita ni dengan baik? Antara faedahnya ialah 1. Mendapat rahmat Allah. Kedua, dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara tetamu yang datang tu dengan kita, dapat lagi eratlah, lagi rapat lagi hubungannya. Ketiga, wujud suasana harmoni. Keempat, dimurahkan rezeki. Kelima, dapat menambah ilmu pengetahuan. Contohnya bila ada tetamu datang, dekat situ kita boleh berkongsi cerita ataupun pengalaman ataupun info-info terkini. Dekat situ kita dapat tambahlah sedikit pengetahuan kita. Dan keenam, tetamu akan berasa gembira. Bila kita layan tetamu dengan baik, bukan tetamu je gembira, kita pun turut senang hati. Dan yang terakhir, kita lihat kepada akibat tidak melayan tetamu. Apa akan terjadi kalau kita tak nak layan tetamu? Antara akibatnya ialah 1. Tetamu berasa tidak dihormati. Bila kita dah tak nak layan tetamu, dia datang rumah kita tapi kita tak nak layan, dia akan terasa macam terhina, lepas tu tak rasa macam tak dihormati. Okey, yang kedua, hubungan silaturahim terputus. Bila tetamu tu rasa tak dihormati, maka dia pun macam akan menjauhkan diri daripada kita. Maka hubungan antara kita dan tamu tersebut akan terputus, akan makin renggang. Ketiga,
susah untuk meminta pertolongan. Bila hubungan terputus tu, apa-apa kalau kita nak minta tolong lepas ni memang susah lah, agak sukar. Dan yang keempat, dimurkai Allah. Perbuatan ni akan dimurkai oleh Allah, sebab Allah amat menyukai orang yang memuliakan tetamu. Okey, itu saja untuk PDPR hari ini. Kita akan bersambung kepada next week. Okey, semoga ilmu ni bermanfaat kepada murid-murid semua. Terima kasih.